dituntut kepada kita memperbanyakkan selawat, yang mana disebut di dalam hadis sebagai Lailatul Gharra wa Yaumul Azhar. Malam Jumaat digelar Lailatul Gharra. Maknanya malam yang kita kata apa, yang bercahaya lah, berseri, yang mana dituntut untuk kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga malam ini juga bersempurnakan bulan Maulid Nabi. Bagi kita buat majlis Maulidur Rasul ataupun Maulidun Nabi. Maulid Nabi ni makna dia kelahiran Nabi. Maulid tu maknanya kelahiran sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam majlis Maulid ni kita berselawat. Yang tadi kita pakat berdiri ramai-ramai, sallallahu ala Muhammad. Itu semua selawat kita kepada Nabi, dianjurkan oleh syarak. Dan juga kita memuji-muji Nabi, dan juga kita membaca sirah tadi. Yang mana rawi duk baca tadi tu, tadi semua kisah Nabi lah tu, cuma di dalam bahasa Arab. Kenapa kita buat majlis Maulid? Majlis Maulid ni kita buat kerana kita nak menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi. Dan orang yang cinta ni, kelakuan orang yang mencinta ni, dia suka menyebut nama orang yang dia cinta. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita akan seronok dengar kisah tentang orang yang kita cinta. Dan kita tak akan cuba ulang-ulang cerita tu 10 kali, 20 kali cerita yang sama pun, kita akan seronok. Sebab apa? Kita cinta kepada dia. Kalau contoh kita ada anak, kita hantar pergi mengaji luar negara, maka kawan-kawan dia balik ni dia cerita pasal dia. Dia cerita, oh anak pakcik ni dia pandai duduk di sana, skor semua markah tinggi-tinggi, mendapat pujian guru-guru. Kita seronok lah. Seronok. Sebab apa? Sebab anak tu kita cinta. Maka cerita yang diceritakan kepada kita pun kita akan seronok. Apa sahaja yang diceritakan tentang kebaikan, kita akan seronok. Bahkan kita memberi hadiah pula, kita suka pula kepada orang yang menyampaikan cerita itu kepada kita. Itu cinta kita dengan manusia sesama kita ni, sesama anak kita, isteri kita, kawan-kawan kita. Lagu tu sifatnya. Maka kalau kita cinta kepada Nabi pun begitu juga. Kita akan suka mendengar kisah Nabi. Tapi kisah Nabi ni tak ada orang rajin nak cerita tiap-tiap hari. Siapa larat nak cerita kat kita tiap hari? Mana ada orang larat nak main cerita kita tiap hari? Kita pun tak rajin pun baca tiap-tiap hari kisah Nabi. Sirah Nabi siapa yang rajin baca tiap-tiap hari? Tak ada siapa rajin baca tiap hari. Maka setahun sekali ni, bulan Rabiul Awal sempena. Sirah Nabi bukannya mesti baca bulan awal saja. Boleh baca bila-bila, dan dituntut untuk kita sentiasa memperingatkan sirah Nabi, cerita tentang Nabi. Supaya apa? Cinta kita ni bertambah dengan Nabi. Tapi kerana apa? Kerana kekurangan yang ada pada kita, dhaifnya kita, malasnya kita, lemahnya kita ni, maka setahun sekali pun jadilah. Supaya apa? Kita tak lupa langsung kepada Nabi kita. Kalau kita ni orang yang cinta kepada Nabi, maka kita suka mendengar kisah Nabi, dan kita selalu menyebut nama Nabi. Itu kelakuan, kata kelakuan biasa. Hatta kita dengan benda dunia pun. Man ahabba syai'an akthara min zikri. Siapa yang cintakan kepada satu, dia akan selalu menyebut. Kalau kawan ni jenis suka sebut pasal ikan pancing laut, ikan pancing sampan, maknanya dia suka apa? Dia suka memancing. Kalau dia suka cerita pasal politik, tiap-tiap hari politik, maknanya apa? Hati dia ni jenis gemar kepada politik. Kalau tiap-tiap hari dia cerita pasal bola, maknanya apa? Dia suka tentang bola. Begitu juga apa sahaja yang berkenaan dengan bola tu, dia akan suka. Kalau nak pergi mana-mana pun pakai jersey bola, ada lambang kelab bola yang dia suka. Sebab apa? Cinta. Bahkan kalau orang memperlekehkan pula, kumpulan kelab tak power, kerja kalah je.
dia akan mempertahankan. Sebab apa? Cinta. Maka kita cintakan kepada Nabi dengan apa? Dengan kita mengikuti segala sunnah dia. Kita ikut segala teladan dia. Ikut sifat yang Nabi sampaikan kepada kita, akhlak yang dia bagikan kepada kita, yang dia tinggalkan kepada kita. Sabarnya Nabi, halimnya Nabi, lambat marah, kasih sayangnya Nabi, Nabi tinggalkan kepada kita, kita ikut. Sunnahnya Nabi, apa yang Nabi tinggal, yang kita boleh buat, kita buat. Tak boleh buat banyak, kita buat sikit. Kadang-kadang ada orang sampai buat ulama kerana cintakan Nabi, segala peninggalan Nabi dia pun simpan, dia pun jaga. Salah satu yang ada hari ni, orang buat macam logo capal sebagai apa? Cintakan kepada Nabi. Letak di mana-mana, di rida dia, di baju dia, di kopiahnya. Sebab apa? Cinta. Macam kawan tadi cinta bola, dia pakai baju jersey, lambang kelab bola. Kat kereta pun cot kelab bola dia. Kat mana-mana kasut pun beli kasut kelab bola dia. Sebab apa? Cinta dia kepada Nabi. Kalau kita cintakan kepada Nabi, ambil segala apa yang ada pada Nabi, segala makmur yang kita boleh ambil, kita ambil kerana kita cintakan kepada Nabi. Maka bulan ini, bulan sempena kita memperingati tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan manusia biasa, dia manusia yang agung. Akhlaknya akhlak yang agung, disebut di dalam Al-Quran wa khuluq macam mana dia dalam Al-Quran, yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanyakan kepadanya bagaimana akhlaknya Nabi, maka Siti Aisyah kata wa khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Segala isi Al-Quran itu adalah akhlaknya. Apa disebut di dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu la'ala khuluqin azim, di atas akhlak-akhlak yang agung. Allah sifatkan akhlak Nabi ini sebagai sifat, sebagai akhlak yang agung, yang tak ada siapa boleh meniru Nabi. Kita ni, akhlak kita terbentuk dengan tarbiyah, didikan. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang keluarga kita ni jenis orang yang sabar, belakang mak ayahnya jenis sabar, maka akan melahirkan anak-anak yang sabar. Kalau mak ayah dia ni ataupun suasana sekeliling dia, dia berkawan pun dengan orang-orang yang semua baik-baik, dia akan jadi akhlak yang baik. Kalau pemurah, dia akan dapat akhlak yang pemurah. Sebab akhlak ni kita dapat dengan terpengaruh dengan orang sekeliling kita. Akhlak tak didapat dengan pelajaran. Beramai mana budak di sekolah, cikgu duk ajar kan akhlaknya begini-begini, tapi tak berakhlak. Sebab akhlak tidak dapat daripada pelajaran, kita kata teori, tulisan, pembacaan. Tak, akhlak ni dapat dengan orang sekeliling. Nabi mendapat akhlak yang agung macam mana? Macam mana suasana kehidupan Nabi? Nabi tak dapat sepenuhnya kasih sayang daripada ibu dan ayah. Ketika mana Nabi lahir, ayah Nabi dah tak ada. Kemudian membesar, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian bila mak dia ambil balik, duduk tak lama, 2 tahun lebih kurang, mak dia pula meninggal. Duduk dengan Tok Wan. Jadi siapa yang mengajarkan akhlak kepada Nabi? Orang Arab zaman tu semua keras-keras belaka. Sifatnya buruk belaka. Tak ada yang kita kata pemurah, penyayang, tak ada. Seperti Nabi tak ada. Tapi Nabi mendapat didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang mendidik Nabi. Allah sendiri yang memberi teguran kepada Nabi. Jadi Nabi ni bukan manusia biasa. Nabi, setiap apa yang dinisbahkan kepada Nabi akan jadi mulia. Bulan Rabiul Awal tidak ada kemuliaan apa-apa. Tapi bila Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, maka semua orang menyebut-nyebut tentang Rabiul Awal. Hari Isnin tidak ada kemuliaan apa-apa. Tapi dengan lahirnya Nabi pada hari Isnin, semua orang menyebut-nyebut tentang hari Isnin. Tahun kelahiran Nabi, Tuhan nak menzahirkan, nak bagi semua orang ingat tentang tahun kelahiran Nabi. Maka Allah jadikan satu peristiwa yang sangat besar, iaitu peristiwa tentera bergajah Abrah. Supaya apa? Semua orang ingat. Kita, kalaulah contoh orang lelaki selalu lupa, kita kata tahun perkahwinan, anniversary ya. Kalau setahun 2 tahun boleh ingat Kalau dah 20 tahun, 30 tahun ada nak ingat.
Lupa, bila orang tanya pun kita pun tak ingat. Tahun tarikh lahir kita pun kita tak apa nak ingat. Betul tak? Sebab apa? Sebab tak ada apa yang istimewa. Tak ada benda yang untuk mengingatkan kita tentang tarikh itu. Tapi Tuhan, dia nak mengagungkan Nabi, nak memuliakan Nabi supaya sepanjang zaman akan mengingati tahun kelahiran Nabi. Maka Tuhan jadikan satu peristiwa yang besar berlaku pada tahun tersebut. Kita pun, kalau Allah kena hari kita kahwin tu tiba-tiba jadi gempa bumi kat Malaysia, na'udzubillah lah, tentu kita akan ingat sampai bila? Kahwin bila tu, tahun gempa bumi tu, ingat semua orang. Semua orang akan ingat. Jadi bulan kelahiran Nabi ni pada tahun apa? Sebab dulu bangsa Arab bulan dah haram, bulan Muharram Safar dah haram, tapi tahun mereka tak ada. Mereka tak ada tahun. Maka tahun ni dikira bersempena peristiwa besar. Kebetulan ketika mana Nabi hampir nak lahir, ada berbagai riwayat yang ada yang kata jauh, ada yang kata dekat, ada yang kata 50 hari, berlaku peristiwa Abrahah al-Ashram menyerang Makkah, menyerang Kaabah. Abrahah al-Ashram gelaran dia. Abrahah ni siapa? Gelaran dia al-Ashram. Ashram ni mana parut, sebab dia ada parut bersilang di muka dia, dari atas kepala sampai bawah. Hasil daripada perang yang dia dapat, dia berlawan dengan kawan dia sampai dapat perang. Abrahah al-Ashram. Sebab apa dia serang Kaabah? Sebab dia nak menghilangkan kiblat orang Islam. Kaabah ni kita kata tempat ibadah seluruh semenanjung Arab. Kaabah ni daripada zaman Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni anak dia Nabi Allah Ishaq dan Nabi Allah Ismail. Kemudian Nabi Allah Ismail ni duduk di situ. Bila dia kahwin dengan seorang wanita daripada Arab Yaman, daripada Bani Qahtan, maka dia melahirkan 12 orang anak. 12 orang anak ni pula melahirkan 12 kabilah Arab yang besar-besar. Maka Arab ini, Arab ada hari ini, Arab Musta'rabah orang bagi, berasal daripada Nabi Allah Ismail. Maka Nabi Allah Ismail ni pemerintahan dia di Kaabah. Sebab itulah semua bangsa Arab akan tawaf. Jadi bila zaman semakin berkembang, apa anak cucu Nabi Allah Ismail pun ramai, semua bangsa Arab pun akan main. Sebab apa? Kaabah ini Tok Wan mereka dulu yang bangunkan. Dan agama tawaf di Kaabah ni adalah agama yang disampaikan oleh tok nenek mereka dulu, iaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Sebab itu bangsa Arab sepanjang zaman, tiap-tiap tahun mereka akan datang ke Kaabah daripada seluruh tempat. Mana pergi hijrah ke Yaman, ke mana pergi hijrah, semua pekat main situ. Jadi Abrahah ni, dia tak mau bangsa Arab ni tawaf situ. Maka dia buat satu gereja yang besar, namanya Qulais. Satu gereja yang besar, dia bubuh patung berhala besar 60 kaki tinggi. Dia kata, aku nak palingkan semua ibadah bangsa Arab ni, nak mai ke tempat ibadah aku, Qulais, Kristian. Mereka ni Kristian, Nasara. Maka bila bangsa Arab dengar lagi tu, marah. Bila marah dia buat apa? Ada satu kawan ni, dia masuk berak dalam gereja. Dia masuk berak, Abrahah marah. Bila marah, dia pun serang Kaabah. Dia bawa satu tentera yang besar, pasukan bergajah. Gajah bukan gajah biasa-biasa, gajah besar. Kalau zaman lah kereta kebaya lah. Zaman dulu dia bawa gajah, main serang Kaabah. Main serang Kaabah, berhenti di kota Mekah, di luar kota Mekah. Sebelum nak masuk Kaabah, Abrahah ni dia hantar wakil dulu jumpa dengan ketua Mekah ketika itu, iaitu Abdul Muttalib, tuan Nabi. Sebelum dia masuk ke Mekah tu, dia singgah, dia berhenti dulu di luar, di sebelah Arafah sana. Maka dia punya tentera rampai habis semua unta-unta, kambing kawan-kawan luar-luar ni belah, dia rampai habis semua. Lepas tu bila dengar khabar tu kepada Abdul Muttalib ni pun main jumpa dengan Abrahah. Dia kata, dia berjumpa dengan Abrahah. Abrahah ni tengok Abdul Muttalib ni kagum dengan perwatakan Abdul Muttalib ni. Maka turun Abrahah ni, daripada dia duduk atas katil, dia duduk di bawah bersila bersama dengan Abdul Muttalib. Maka dia sembang tu,
Kata Abraha, apa hajat kamu? Hang nak apa pula ni? Apa permintaan kamu sebelum aku nak main serang kamu? Maka apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ni unta-unta dia pun kena rampas juga, kena sita juga. Maka Abdul Muttalib kata, aku nak unta aku balik. Aku nak unta aku balik. Kata Abraha, aku nak main serang Kaabah ni. Nak minta unta aja. Aku nak main buat benda yang besar, nak meruntuhkan rumah yang hampa sembah semenjak generasi dulu ni. Tapi hang minta unta aja. Pemimpin apa lagu ni? Buat minta benda kecil-kecil. Apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kata, Kaabah ada tuannya. Tuan dia sendiri yang akan jaga. Dan aku tuan kepada unta, maka aku akan jaga unta aku. Aku nak unta aku, sebab unta tu aku punya. Kaabah bukan aku punya, dia ada tuan dia. Tuan dia sendiri yang akan jaga. Dengan yakinnya Abdul Muttalib jawab. Lain kali Abraha pun bagi balik unta. Sini semua kita cerita ringkas lah. Ringkas cerita lagu tu lah. Dan akhirnya Abraha ni esok pagi ni nak menyerang Kaabah. Tapi unta dia tak apa, gajah dia tak mau. Gajah dia nama Mahmud. Gajah dia gajah besar nama Mahmud. Gajah dia tak mau serang. Puas paksa tak mau serang. Gajah pun reti bahawa ini melawan dengan agama Allah ni. Gajah pun tak mau. Nak ajak persekongkol, nak merosakkan rumah Allah, gajah tak mau. Gajah pun reti datang. Manusia ni tak reti. Manusia ni asal ajak berkompromi sikit. Kalau bos dia ajak buat jahat, dia pun tunduk jugalah sebab bos dia. Tapi gajah tak tunduk, dia lari, dia patah balik. Itu gajah. Dan akhirnya ceritanya jadi apa? Ringkaskan cerita, Allah utuskan burung ababil fa arsala alaihim tayran ababil, mai jet daripada Tuhan hantar tentera dia, hantar burung memegang 3 biji batu. 2 biji digenggam dengan kaki dia, 1 di paruh, dan dia melepaskan biji batu tadi. Kena kepala gajah, kena kepala tentera, habis binasa. Itu kenapa Allah selamatkan orang-orang Quraisy? Kerana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah nak zahirkan Nabi ketika itu. Nabi ni ketika mana dia nak lahir, subuh tu, malam tu, ada 4 orang wanita yang hadir di dalam rumah Aminah. Aminah mak Nabi kita, Aminah binti Wahab, Aminah Az-Zuhriyah. Siapa dia 4 wanita tadi? Thuwaibah Al-Aslamiyah, hamba bagi Abu Lahab, dan juga Ummu Aiman, iaitu hamba peninggalan ayah Nabi kita Abdullah, dan juga Fatimah binti Abdullah, dan juga Syafa ataupun sebahagian membaca sebagai Syifa, iaitu Tok Bilal. Mereka 4 orang ni ada menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang ada di dalam waktu kelahiran Nabi itu, semua mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Thuwaibah Al-Aslamiyah, ketika mana ketika mana Nabi kita lahir, dia terus lari bagi tahu kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, engkau dah dapat anak makan. Abu Lahab jugalah yang suruh dia pergi kan, pergi tengok tu, aku nak dapat anak makan, hang pergi tengok kan. Maka Suhaibah ni dia pun pergi teman lah, jadi nurse, tukang sambutnya. Maka Suhaibah ni bila dah dapat, dia lari terus pergi bagi tahu kepada Abu Lahab. Abu Lahab dengan gembiranya memerdekakan Suhaibah. Terus dia merdekakan Suhaibah. Sebab apa? Berkat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Suhaibah ni ada di dalam majlis kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat berkat, dia seorang hamba, Allah muliakan, Allah bebaskan dia. Ummu Aiman, Fatimah binti Abdullah, dan juga Syifa,
Tiga orang ini berada juga di dalam majlis ketika Nabi lahir pun mendapat berkat daripada Nabi. Apa? Tiga-tiga ini mendapat anak yang hebat-hebat. Ummu Aiman dikahwinkan dengan Zaid, maka mendapat seorang anak yang namanya Usamah bin Zaid. Usamah ni ketika umur belah-belah lagi dah memimpin tentera, panglima perang. Ketika umur berapa belah dia dah jadi panglima perang. Kita hari ni belah-belah tu cinta monyet lagi, merembik lagi. Usamah bin Zaid umur belah-belah ni dah jadi panglima perang. Orang hak belakang dia tu umur semua hak puluh-puluh dah. Dia umur belah-belah dan dia merupakan anak kesayangan Nabi, anak angkat Nabi, anak yang paling Nabi. Berkat mak dia dulu ada ketika Nabi lahir. Fatimah binti Abdullah pun mendapat juga seorang anak yang hebat, seorang sahabat yang hebat, Uthman bin Abil As. Syifa pun dapat anak yang dengan berkat dalam majlis itu dapat anak yang hebat juga, namanya Abdul Rahman bin Auf. Siapa Abdul Rahman bin Auf? Ni semua kalau tengok sirah hebat-hebat belakang nak cerita semua hebat-hebat belakang. Abdul Rahman bin Auf ni asyaratun al-mubasysyirin bil jannah. Salah seorang daripada 10 orang yang Nabi janjikan syurga. Hidup lagi tapi Nabi kata ni ahli syurga. 10 orang sahabat yang Nabi kata mereka ni ahli syurga. Salah seorangnya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni sahabat yang terkaya, orang paling kaya. Ketika mana dia hijrah pergi ke kota Madinah, dia kaya di kota Mekah. Mereka ni keturunan businessman ni. Pak dia, tok dia, semua geng-geng kaya bisnes. Bila dia nak hijrah pergi ke Madinah nak ikut Nabi, orang Arab Quraisy ni tak bagi. Dia kata, Abdul Rahman hang dulu kaya masa duduk sini, yang tak nak, kalau hang nak ikut Nabi hang terus ada buah harta. Maka Abdul Rahman kata tak apa, ya khair, ambil harta aku nak ambil, tapi aku nak ikut Nabi. Sebab dia persekat dia. Sekat dia hang tak boleh pergi. Anak keluar Madinah, anak keluar Mekah tak boleh bawa harta. Dia kata ambil harta aku. Oh, mainnya harta ni seronok dia pakai lepas. Pergi ke kota Madinah, sekupang pun tak ada. Pergi ke kota Madinah, sekupang pun tak ada. Orang kota Madinah ni pakat orang kaum Ansar nak berkongsi kekayaan dengan Abdul Rahman bin Auf. Orang Ansar ni sangat, kita kata berbakti lah. Mereka ni baik, kita kata pemurah, ikutnya akhlak Nabi. Ketika mana kaum Muhajirin sampai di situ, sampai di kota Madinah, kaum Ansar ni kata apa kat kaum Muhajirin? Sebahagiannya kata, aku ada 2 biji rumah, anak mana ambil satu, aku ambil satu. Aku ada banyak bini, anak mana apa aku cerai, hang kahwin satu. Aku ada banyak ekor kambing, ambil separuh kat hang, aku ambil separuh, tinggal separuh dekat aku. Itu kaum Ansar. Abdul Rahman bin Auf ni bila sampai di Madinah, mereka bagi macam tu dekat dia. Dia kata tak mau, aku bukannya jenis orang ambil harta orang dah. Aku nak pinjam sikit saja duit, RM10. Nak sikit saja duit. Maka dia bagi pinjam kat dia. Dengan pinjaman yang dia dapat tu, dia berniaga sampai dia jadi jutawan, kaya raya. Abdul Rahman bin Auf berkat. Bahkan Nabi kata Abdul Rahman bin Auf ni kalau dia jumpa batu kat padang pasir, dia berniaga batu pun boleh jadi kaya. Doa Nabi. Sebab itu sahabat-sahabat kalau jumpa dengan Abdul Rahman, dia kirim ke Abdul Rahman, hang tolong beli barang ni, hang tolong beli barang ni. Sebab apa? Berkat tangan Abdul Rahman, kalau dia pegang barang, dia beli barang tu, dia bagi, maka sahabat tu menega barang yang dibeli oleh Abdul Rahman bin Auf ni laku. Berkat tangan Abdul Rahman bin Auf. Itu keberkatan. Keberkatannya boleh mengalir. Orang-orang yang berkat ni, apabila disentuh keberkatan, disentuh oleh dia ni, keberkatan dia mengalir. Nabi doakan dia ni orang yang pandai menega. Kalau dia nega batu pun laku. Sahabat-sahabat pun kirim kat dia barang. Tolong beli barang ni, nanti kami bayar. Bukan tak boleh beli sendiri, tapi nak Abdul Rahman ambil keberkatan dia, maka laku. Berkat siapa tu? Mak dia dulu ada ketika menyambut Nabi, kata Allah. Sebab itulah kita, walaupun kita ni orang biasa-biasa, tapi kalau kita nak keberkatan ada mengalir kepada kita, boleh jadi sampai ke anak, boleh jadi sampai ke cucu, maka kita hadir majlis-majlis yang macam ni.
majlis maulid Nabi, majlis ilmu. Kalau kita tak jadi hebat pun, anak kita hebat. Berkat seperti mana 4 orang wanita tadi ada di dalam majlis yang berkat kelahiran Nabi SAW. Allah berkatkan kepada mereka ni dapat anak-anak yang hebat-hebat. Kita tak hebat, kita hadir majlis yang ada berkat ni, insya-Allah mungkin nanti turun kepada anak kita. Tak anak kita, turun kepada cucu kita. Itu keberkatan. Kalau nak berkat, hadir majlis ilmu. Imam Al-Ghazali, orang paling hebat betul tak? Yang gelaran dia Hujjatul Islam. Macam mana dia boleh jadi hebat? Doa bapa dia. Bapa dia tak alim. Bapa dia nama Muhammad. Bapa dia orang biasa, tak alim, tapi selalu berkhidmat kepada orang alim ulama, selalu datang ke majlis ilmu. Dan bila datang ke majlis ilmu, dia duduk doa, Ya Allah, kurniakan kepada aku anak yang hebat, anak yang alim yang boleh menyebarkan agama. Tiap-tiap majlis ilmu dia pergi, dia doa lagu tu. Tiap-tiap jumpa ulama, dia suruh ulama doa kat dia lagu tu. Akhirnya dia dapat doa anak, dua-dua hebat, Muhammad dan Ahmad. Muhammad yang kita kenal hari ni, Imam Al-Ghazali. Berkat bapa dia duduk di dalam majlis-majlis mulia. Kita hadir majlis mulia. Majlis maulid Nabi ni majlis mulia. Mulia. Seperti mana 4 wanita tadi duduk menyambut kelahiran Nabi, kita ni tak ada lah nak duduk ke majlis tu, tapi kita buat satu majlis mengingati tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun akan dapat keberkatan tadi. Jadi majlis ni majlis apa? Majlis nak menyuburkan cinta kita, nak kenal siapa Nabi kita. Sebuah sikit tentang pengenalan Nabi kita. Di dalam hadis, di dalam Syama'il kita, Imam Tirmizi, Imam Nabhani dan lain-lainnya menyebut tentang sifat-sifat Nabi. Nabi ini disebut di dalam hadis peribadi dia, badan dia ni, kata di dalam hadis menyebut Nabi ni orang yang sedang. Dia tidak tinggi sangat, dia tak tinggi melayut, dan dia tidak rendah sangat. Kalau orang tengok dia, orang kata Nabi ni orang yang sederhana. Tapi kalau dia bersama dengan sahabat yang tinggi-tinggi, Nabi lebih tinggi daripada sahabat yang tinggi. Itu mukjizat Nabi. Sahabat ni tinggi, tengok dia dari jauh kita tahu ni sahabat ni tinggi. Tapi bila duduk sebelah Nabi, dia akan rendah daripada Nabi. Tapi bila dia berpisah daripada Nabi, kita tengok Nabi ni orang yang sedang, sederhana, tak tinggi, tak rendah. Itu di antara sifat Nabi. Nabi ini kulitnya putih kemerah-merahan. Nabi ni orang yang kulit dia bersih. Ada sebahagian riwayat mengatakan Nabi ni putih bersih, bukan putih pucat, bukan putih merah, bukan putih kuning. Maka ulama menghimpunkan dua hadis ni, satu kata putih bersih, satu kata putih kemerah-merahan. Maknanya apa? Ulama kata putih kemerah-merahan itu adalah kulitnya yang terkena cahaya matahari. Kulit dia di bawah baju ni putih bersih, tak campur merah, tak campur kuning, tak, bukan putih pucat tak. Itu kulitnya Nabi. Badannya Nabi. Nabi ini badan dia kemas, dada dengan perut dia sama. Bukan perut ke depan tak. Saya pun perut ke depan agak sikit cuma tak orang nak nampak sebab apa? Nabi ni dia jaga. Kalau kita ikut sunnah Nabi, kata sebahagian pengkaji perubatan, kalau kita ikut sunnah makan Nabi, sunnah masuk tandas Nabi, dua sunnah, makan seperti makan Nabi, masuk tandas seperti masuk tandas Nabi, kita tak payah pergi hospital. Itu pengkaji tentang ilmu perubatan, dia sebut lagu tu. Semua sunnah pemakanan Nabi, yang Nabi, cara Nabi makan, apa yang Nabi, kita ikut belakang, maka kita tak payah pergi hospital. Kita hari ni makan semua benda lah. Itu masalah. Tapi tak apa lah. Yang tu tak boleh ikut, kita ikut yang Nabi ni makan sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi ni tidur sikit, kita sikit-sikit tidur. Pantang masuk surau masjid, pantang nampak tiang. Habis itu kita. Nabi ni tidurnya sikit, makannya sikit, fikirnya banyak. Nabi ketika mana Nabi berhijrah ke kota Madinah berumur 53.
13 tahun di Mekah. Lepas di kota Madinah, umur 55, perang yang besar, perang Badar Al-Kubra, perang yang sangat dahsyat. Kalau masa mengaji di Tarim sana, tiap-tiap kali bulan puasa, Habib Salim akan cerita tentang kisah perang Badar. Dia cerita kisah perang Badar tu berhari-hari, bersambung semua. Hari ni cerita tak habis, sambung esok sambung. Dia ada Ramadan lah tu dia cerita. Habib Salim kalau ada cerita tentang perang Badar ni, macam dia duduk di tempat perang tu, satu-satu dia cerita. Berapa umur Nabi naik kuda? 55 tahun. Kita umur 55, kita naik apa? Ada kadang naik motor pun dah tak apa nak lapat, boleh naik kereta. Itu Nabi. Macam mana Nabi boleh sihat macam tu? Kita ikut sunnah Nabi, kita akan dapat apa yang macam Nabi dapat. Itu badan Nabi. Dan Nabi ni memang orang yang gagah. Tulang-tulang Nabi ni besar. Disebut di dalam sirah, tulang-tulang ni dahmul, besar. Sendi-sendi dia besar. Maknanya dia orang yang gagah. Dada dia sama dengan perut. Bukan dada ke depan atau perut ke depan. Dada ke depan, iblis. Iblis dada ke depan, selalu. Nabi sama. Nabi matanya yang hitam-hitam, yang putih-putih. Maknanya hitam-hitam, tak bercampur dengan coklat biru. Ada sebahagian orang buat cerita Nabi mata biru. Dah, itu orang putih, mata biru. Nabi mata dia hitam. Yang putihnya putih bos, yang hitamnya hitam. Matanya bulat besar. Bukan besar tak lawa dah, besar cantik. Keningnya hampir bersambung. Kecantikan. Hidungnya mancung. Hidung mancung. Bulu-bulunya lebat, jenggotnya lebat. Rambut Nabi panjang. Ada sebahagian riwayat, ada 3 riwayat menceritakan tentang rambut Nabi. Ada kata sampai bahu, ada riwayat kata sampai tengkuk, ada riwayat sebut sampai cuping telinga. Rambut Nabi panjang, tapi bukan serabut dah. Rambut Nabi sikat elok. Itu muka Nabi, wajah Nabi. Wajah Nabi ni berseri-seri. Nabi tidak bulat, muka dia tak bulat dan tak petak, bukannya jenis muka petak. Kata dalam hadis, hampir kepada bujur muka Nabi. Cahaya anak muka Nabi ni muka yang bercahaya-cahaya, berseri. Bahkan di malam hari boleh terang. Pernah dengar ada kisah Sayyidatina Aisyah ketika mana malam dia duduk tengah menjahit baju, dia tengah jahit kain, yang bertemankan pelita, tiba-tiba pelita tu terpadam, jatuh. Jarum pun jatuh. Duk raba cari tak jumpa. Rumah Nabi bukannya mozaik, jenis licin, raba-raba mudah jumpa dah. Maka ketika tu Nabi kita pun masuk. Bila masuk, terang rumah, sehingga Aisyah ni nampak batang jarumnya. Jarum tu nampak boleh titik. Tu muka Nabi cahaya berseri-seri. Tapi cahayanya muka Nabi bukan cahaya lampu-lampu yang boleh sakitkan mata ataupun sebagainya. Bukan torchlight lagu boleh suluh tu tak. Dia tak macam cahaya matahari sakit mata. Bahkan siapa yang melihat Nabi, mata dia jadi elok. Mana sakit mata tengok muka Nabi, hilang sakit mata. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bukannya orang-orang yang biasa. Tapak tangan Nabi disebut di hadis oleh Sayyidina Anas menyebut tapak tangan Nabi ni lebih lembut daripada sutera. Tapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutera. Lembut tangan dia. Siapa yang salam dengan Nabi, bau dia akan lekat. Harumnya Nabi lekat. Badan Nabi ni sentiasa harum. Lalat tak pernah datang kepada Nabi. Harum badan Nabi ni. Walaupun tak pakai minyak wangi, harum. Tapi Nabi suka dengan minyak wangi. Jadi siapa yang rajin pakai minyak wangi, ingatlah bahawa dia beramal dengan sunnah. Nabi dah wangi, tapi pasal apa Nabi suka pakai minyak wangi? Supaya umat dia ikut. Supaya umat dia ikut dengan akhlak dia. Kalau kita cintakan Nabi, kita ikut. Kita ikut dengan akhlak Nabi. Nabi suka pakai minyak wangi, kita pakai wangi. Orang lelaki boleh pakai wangi-wangi, Nabi mana pun. Orang perempuan pakai wangi-wangi, pakai di rumah. Itu sunnahnya Nabi. Nabi diceritakan juga Nabi ini matanya bercelak.
Bukan celak yang dipakai, memang mata dia bercelah. Memang mata dia, mata Nabi memang mata bercelah. Nak habaq kata Nabi ni Allah bagi segala kesempurnaan pada dia. Kesempurnaan ni zahir dan batin ada pada Nabi. Tak ada pada orang lain, ada pada Nabi. Siapa yang tengok Nabi akan terpikat. Siapa yang tengok sekali akan rasa haibah dengan wibawa yang ada pada Nabi. Tapi bila dia bersama dengan Nabi, dia akan tertarik dengan Nabi. Siapa-siapa pun, siapa-siapa pun kalau duduk dengan Nabi, dia akan rasa jatuh cinta dengan Nabi. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita nak cerita pula tentang akhlak-akhlak Nabi, sangat-sangat banyak. Nabi sangat cintakan umat dia. Nabi sangat sayangkan umat dia. Sehingga kan Nabi ketika mana dia nak meninggal, wafatnya Nabi, ketika mana Sayyidina Azrail dan Jibril turun bawah datang, dia tanya apa yang Allah sediakan kepada dia. Maka Jibril pun ceritalah Allah sediakan syurga, bidadari tunggu dan sebagainya. Tapi Nabi tak puas hati, Nabi duk tanya lagi apa yang Tuhan sediakan untuk dia. Rupa-rupanya Nabi nak tanya pasal umat dia. Nabi cintakan kita ni 14 kurun dulu ni, Nabi dah cintakan kita. Nabi rindukan kita. Maka kita perlu balas cinta kita kepada Nabi. Nabi ini apabila di padang mahsyar ataupun di akhirat nanti, dia adalah Nabi yang pertama yang akan masuk syurga. Tapi Nabi tak masuk syurga melainkan bersama dengan umat dia. Lepas Nabi, umat dia datang, maka barulah Nabi masuk syurga. Nabi takkan masuk syurga melainkan bersama dengan umat dia. Cinta dia kepada Nabi, cintanya Nabi kepada umat dia, sehingga menyebabkan sebahagian anbiya cemburu. Nabi Musa alaihissalam, dia digelar kalimullah, orang yang boleh bermunajat, khitab dengan Allah. Satu hari Nabi Musa diilhamkan, diperlihatkan Lauh Mahfuz. Maka dia pun tengok di Lauh Mahfuz. Katanya, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku lihat di Lauh Mahfuz ada umat yang berazam untuk buat kebajikan. Maka engkau beri pahala kepada dia seperti mana apa yang dia azamkan. Dia niat nak sedekah, dia terus dapat pahala sedekah. Maka Nabi Musa pun kata doa, ya Allah, jadikan ini untuk umatku. Maka kata Allah, kata apa? Tidak, ini umatnya Nabi, ini umatnya Ahmad. Kemudian Nabi Musa kata lagi, ya Allah, aku lihat di Lauh Mahfuz ada tertulis bahawa orang yang berazam buat kebajikan, lalu dia buat, maka engkau beri pahalanya 10 kali ganda sekurang-kurang. Maknanya kalau kita niat nak bersedekah RM1, dapat dah pahala sedekah RM1. Tapi bila kita sedekah RM1, sekurang-kurangnya asyarah 10 asyarati amthaliyah, 10 kali ganda. Itu sekurang-kurang, bukan paling banyak. Bahkan Allah boleh gandakan banyak. Maka Nabi Musa kata, ya Allah, jadikan itu untuk umatku. Tuhan kata, tidak wahai Musa, ini umatnya Ahmad. Nabi Musa pun kata lagi, ya Allah, aku melihat di Lauh Mahfuz tertulis bahawa orang yang berazam buat jahat, tetapi dia tak buat, engkau tak catat apa-apa. Kemudian kalau dia buat, maka engkau tulis 1. Bandingannya apa? Kalau kita azam nak buat baik, duduk di dalam surau ni, azam nak sedekah dekat surau ni RM10. Ni baru tengah azam, Tuhan dah tulis dah 10. Satgi pergi sedekah, dapat pula kali 100. Sedekah 10 bermakna seperti sedekah 100. Tapi kalau kita azam nak curi RM1 di surau ni, tapi bila curi dapat apa? Dosa 1. Bandingannya macam tu. Hak dosa tak ganda, hak pahala ganda. Maka Nabi Musa kata, ya Allah, jadikan untuk umatku. Maka Tuhan kata apa? Tidak wahai Musa, ini umatnya Ahmad. Semuanya untuk umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Musa lah kali diminta apa? Ya Allah, jadikan aku sebahagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa sendiri teringin nak jadi umat Muhammad, tapi Tuhan tak makbulkan hajat dia. Cuma Tuhan pertemukan dia dengan Nabi kita. Kita bersyukur Allah pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kena syukur banyak-banyak. Special yang nama umat Nabi Muhammad ni.
Umat dulu-dulu umurnya panjang. Umat dulu badannya besar-besar. Umat dulu hartanya banyak-banyak. Tapi lebihnya siapa? Lebihnya adalah umat Nabi Muhammad. Syariat umat dulu-dulu dengan syariat umat Muhammad jauh. Allah ringankan syariat umat Nabi Muhammad. Kalau umat dulu-dulu sebahagiannya kalau kena pakaian kena najis, macam mana cara nak bersihkan najis? Potong, buang. Baju kena taik lembu, potong najis, potong, buang. Jenak tampung baju kita. Tapi umat Nabi Muhammad tak, syariat dia hanya basuh. Umat dulu-dulu sebahagiannya kalau buat maksiat, matanya melihat maksiat, maka taubatnya dengan mencongkil mata Allah. Kena buang biji mata ni sebab tengok memang tak pakai, tak ada mata lah umat Nabi Muhammad kalau pakai nak taubat lagu tu. Buta habis semua. Tapi rahmatnya Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad ni, kita tak perlu congkil mata. Kita hanya berazam nak tinggal, menyesal, istighfar, maka Allah terima taubat kita. Ada sebahagian dosa kena bunuh diri, dah bertaubat bunuh, baru Allah terima. Kalau tak bunuh diri, tak bunuh, tak dipancung, tak bunuh, Allah tak terima. Itu umat dulu. Tapi umat Nabi Muhammad tak perlu sampai bunuh diri, tak perlu sampai pancung kepala, tak perlu. Itu kelebihannya jadi umat Nabi Muhammad. Jadi kita syukurlah Allah pilih kita. Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi Muhammad. Tak ada siapa dalam surau ni dia doa, ya Allah aku nak jadi umat Nabi Muhammad. Tapi Allah pilih kita. Lahir-lahir celik-celik mata dah ada kat Malaysia ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena bangga, kena seronok. Nikmat besar Allah utuskan Nabi Muhammad dan kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni bukan kata umat dia harta binatang. Pernah diceritakan, dengar cerita tak, bahawa dulu ketika mana zaman Nabi kita nak ada seorang Badui dia tangkap seekor kijang. Kemudian Nabi lalu, ketika tu Badui tengah tidur. Maka Nabi dengar orang panggil dia. Kali-kali rupanya kijang tadi duk panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kali tanya awak pasal apa? Kijang kata, tolong lepaskan aku. Dia kena ikat, kena tangkap. Tolong lepaskan aku. Aku ada anak, dah sampai time untuk menyusukan anak, tapi aku tak susu lagi ni. Tolong lepaskan aku nak balik susu. Kemudian aku nak mai pula, aku akan mai balik, dia kata. Nabi kata, engkau nak buat macam tu kah? Betul nak tepati janji. Bukan capati nak, tepati janji. Maka kata dia, betul. Maka Nabi kita pun lepas. Dia balik menyusu, tak lama kemudian kijang tadi mai balik. Bila mai balik, Nabi pun ikat. Tapi Nabi tak sampai hati nak tinggal. Sedih. Sedih ingatkan kijang dengan anak dia. Sampai tadi Badui tadi tersedar. Maka Badui tanya, ya Rasulullah ada apa ni? Ada hajat apa? Sebab Badui tadi dia tengok Rasulullah ni duk agak-agak dia tunggu di kijang dia. Maka kata Rasulullah, tolong lepaskan kijang ni. Maka Badui kata, labbaik ya Rasulullah. Dia pun lepaskan. Tengok Nabi, kijang pun Nabi ambil berat. Dengan kijang pun Nabi ambil berat, apatah lagi dengan umat dia, kita ni. Maka kita kena balas cinta kita kepada Nabi. Kena balas cinta kita dengan Nabi. Maka cinta kita dengan Nabi ini apa? Kita ikut Nabi, kita besarkan Nabi, kita agungkan Nabi, kita muliakan Nabi. Dan kalau kita nak cerita tentang akhlaknya Nabi, tak habis. Banyak kisah. Sirah Nabi ini panjang, semuanya kita boleh ambil teladan. Jadi cukup sekadar itulah. Kita pun tak boleh nak panjang-panjang sangat kan. Panjang-panjang sangat lagi orang pakai duk tengok jam apa semua. Kan kata bila nak sudah ni tak ada 9 ni takkan ikut 10 kot. Ikut 10 pot pakai 8 orang. Jadi saya pun tak katalah. Sekadar itulah, mudah-mudahan kita ambil iktibar dengan apa yang disampaikan. Kisah Nabi cukup panjang, banyak tauladan yang kita boleh ambil. Ini sebagai percikan saja, sedikit daripada kisah dia, supaya kita berasa rindukan kepada Nabi, kita ingatkan Nabi, kita cuba ingin mengenali Nabi. Sebab orang tua kita kata, tak kenal maka tak cinta. Maka kenalilah Nabi. Kita kena kenal siapa Nabi kita,
bacalah sirahnya, bacalah syama'ilnya, ikutilah pengajian-pengajian yang menceritakan dengan kisah Nabi. Jadi sekadar itu sahajalah. Saya minta maaf jikalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata ataupun mengguris siapa-siapa. Saya minta maaf karena itu kelemahan daripada diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan dengan berkatnya majlis ini Allah berikan kepada kita keberkatan, Allah ampunkan dosa kita, amin. Allah berikan kepada kita apa yang kita minta, Allah tunaikan segala hajat kita, Allah panjangkan umur kita di dalam ibadah, Allah luaskan rezeki kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, ya man idha rufi'a ilayhi akuful abdi kafah, ya man tanazzaha fi dhatihi wa sifatihi al-ahadiyah عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استدل الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك رجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، أن توفقنا في الأقوال والأعمال إخلاص النية، وتنجه لكل من الحاضرين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتغفينا كل مدلهمة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه، وتدني لنا من حسن اليقين خطوفا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جنيناه، وتمحو عنا كل ذنب جنيناه، وتمحو عنا كل ذنب جنيناه، وتعم جمعنا هذا من خزائن من منحك السنية برحمة ومغفرة، وتجيب عمن سواك غناه. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية، وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية، واسقنا غيثا يعم انسياب سيبه السبسب ورباه، واغفر لنا واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه، وما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقرات جوهرية، وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من أهل النداء، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.